Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'. Assalamualaikum kepada tuan guru kita kepada Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Ashabul fadilah, para asatizah, tuan guru, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah kita rafaqkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam siri kuliah Falak dalam bacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Ahmad Nabhani yang insya-Allah bakal dipimpin oleh tuan guru kita Ustaz Nafiah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini hari Selasa 10 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2022 Masihi. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam bahagian yang habis ataupun selesai dalam 10 hari pertama dalam bulan Ramadan ini, dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kebaikan dan juga menerima segala amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan Mubarak ini. Dan insyaAllah semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita semua, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita insyaAllah agar dapat melaksanakan segala tanggungjawab dan juga ibadat-ibadat wajib ataupun sunat dalam bulan Ramadan ini insyaAllah. Baik, seperti biasa insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam bacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar, dan insyaAllah tuan-tuan pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam manzilah yang ke-26. Manzilah yang ke-26 iaitu manzilah Farghul Dalwil Muqaddam. Tadi baca macam far'u punya far'u, ada ghin minta maaf, Farghul Dalwil Muqaddam yang merupakan manzilah yang ke-26 dalam burj dalwu, iaitu burj yang ke-11. Baik, maknanya kalau kita lihat di sini dah masuk dalam burj yang ataupun manzilah yang ke-26, mana ada baki lagi 2 lah insyaAllah sebelum kita menamatkan pengajian kita. Baik, jadi seperti biasa tuan-tuan, di dalam link yang telah disediakan dalam FB, tuan-tuan boleh muat turun nota yang kita bakal digunakan sebagai rujukan dalam siri kuliah kita pada pagi ini, dan juga kitab yang merupakan kitab penuh. Kalau mungkin tuan-tuan nak terus merujuk kepada kitab, boleh juga memuat turun daripada link yang telah disediakan di FB. Baik, insyaAllah terima kasih sahabat-sahabat kita, Cik Fazli yang dah ada di mengikut kita live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, maka saya mempersilakan kepada Ustaz Nafiah untuk meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'. Terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh warga kerja kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak, ashabul fadilah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diteruskan lagi pengajian kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Syekh Khalifah bin Ahmad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Walaupun hampir 100 tahun meninggal pergi, pun begitu hasil karangannya masih lagi dimanfaatkan. Malah mutiara-mutiara katanya masih lagi dijadikan jariah. Moga-moga
rohnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Baiklah, hari ini kita nak bicarakan fasal yang selanjutnya, manzilah yang ke-26. Manzilah farghud dalwi muqaddam. Ini bererti kita hanya ada lagi 2 manzilah, insya-Allah khatam jugalah di bulan Ramadan ini. Baik, mohon kepada Ustaz Faizal Jani untuk paparkan paparan daripada kitab Manzumah Manazil Qamar. Baik, kita lihat terus bait syair, rangkap syair yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. وقد بدا من بعده الفرغان مربعا في الرسم والعيان وقد بدا من بعده الفرغان مربعا في الرسم والعيان. Dan sesungguhnya telah nyata selepas daripada bintang manzilah Sa'dul Akhbiyah adalah bintang 2 manzilah daripada Farghud Dalwi. 4 bintang bagi manzilah Farghud Dalwi muqaddam dan manzilah Farghud Dalwi muakhar yang jelas kelihatan rupa bentuknya. 4 bintang membentuk 4 segi. Ya. 2 daripadanya untuk Farghud Dalwi muqaddam dan 2 lagi untuk Farghud Dalwi muakhar. Baik, kita perhatikan pula bait yang selanjutnya, rangkap syair yang selanjutnya. Wa qurbu ma bainahumal isnan ka'annamal awwalu mithla tsani. Wa qurbu ma bainahumal isnani ka'annamal awwalu mithla tsani. Artinya, manzilah Farghud Dalwi muqaddam dan manzilah Farghud Dalwi muakhar terdiri dari 2 butir bintang yang hampir seolah-olah 2 butir bintang pada Farghud Dalwi muqaddam itu serupa dengan 2 butir bintang pada manzilah Farghud Dalwi muakhar. Maka jumlah keseluruhannya adalah 4 butir bintang yang membentuk 4 segi. 2 daripadanya 2 bintang untuk manzilah Farghud Dalwi muqaddam dan 2 butir bintang itu untuk manzilah Farghud Dalwi muakhar. Baik, kita perhatikan pula kalam syarah yang disediakan. Qauluhu al-farghani ila akhiril bait. Ay al-muqaddam wal muakhar wa huwa bi fathil fa' wa sukunir ra wa bil ghainil mu'jamati wa huma arba'atu kawakib mudhi'atun kahayati murabbi'in wa bainahuma miqdaru 5 azra'in fi ra'yil 'ain الشمالي منها الفرغ المقدم ويسمى منكب الفرث وينزل به القمر وهما في برجي الحوت والحمل. Terjemahannya merujuk kepada rangkap syair pada kalimah al-farghani
Al-Farghani iaitu dua manzilah. Manzilah Farghud Dalwi Muqaddam dan manzilah Farghud Dalwi Muakhar. Dibaca dengan baris atas pada huruf fa. Jangan dibaca dengan baris hadapan atau baris bawah. Huruf dibaca dengan baris atas pada huruf fa. Farghani. Jangan dibaca fu ataupun fi. Dan baris mati pada huruf ra. Far. Jangan dibaca faragha. Far. Farghani. Dan dengan baris atas pada huruf ghin. Farghani. Yang bertitik satu. Menunjukkan huruf ghin bukannya huruf ain. Manzilah Farghud Dalwi Muqaddam dan manzilah Farghud Dalwi Muakhar terdiri dari 4 butir bintang yang bercahaya seperti membentuk 4 segi tepat. Dan jarak di antara manzilah Farghud Dalwi Muqaddam dan dengan manzilah Farghud Dalwi Muakhar pada penglihatan mata kasar ialah 5 hasta. Di mana di sebelah utara adalah manzilah Farghud Dalwi Muqaddam. Dan dinamakan juga Mankibul Farsi. Bahagian leher, tengkuk, begitu juga kita kata bahu bagi kuda. Di situlah hentian bulan, iaitu manzilah bulan. Di situlah hentian bulan, iaitu manzilah bulan. Manzilah Farghud Dalwi Muqaddam dan manzilah Farghud Dalwi Muakhar, kedua-duanya terletak di Buruj Quds dan di Buruj Haman. Baik, mohon Ustaz Faizal Jani untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa saya gunakan perisian stellarium dengan berorientasikan Arab Turas, yakni Falak Arab Turas. Maka ada persamaan dan ada perbezaan dari segi gambar, tasyakul dan tasawur, rupa dan bentuk buruj dan rupa dan bentuk manzilah. Ada persamaan dan ada perbezaan. Banyak persamaan berbanding dengan perbezaan. Pun untuk membicarakan tentang hari ini, Farghud Dalwi Muqaddam dan Farghud Dalwi Muakhar. Dan hari ini kita nak bahaskan Farghud Dalwi Muqaddam dulu. Nampaknya ada perbezaan. Perbezaan dari segi tasyakul, bentuk, dan tasawur, rupa. Bentuk dan rupa. Bintang-bintang apabila dicantumkan, maka dirupa bentukkan seekor kuda pula. Untuk nak bahaskan perbicaraan tentang manzilah Farghud Dalwi Muqaddam ini. Baik, kita perhatikan pada perisian stellarium dan kita akan dapati muatan kita cuba dapatkan dan cuba kita dapatkan pada tarikh 25 Mac
2022. Jam 6.12 pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh pada lokasi kedudukan Pulau Pangkur. Baik, manzilah Farqud Dalwi Muqaddam, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di awal musim bunga. Di awal musim bunga. Bagi negara-negara yang berada di hemisfer utara, tanggal 25 Mac telah pun bermula musim bunga. Ya. Tarikh rasmi bermula musim bunga ialah 23 Mac. 23 Mac adalah tarikh rasmi bermulanya musim bunga bagi negara-negara yang berada di hemisfer utara. Bagi negara-negara Arab, mereka tidak menikmati 4 musim. Pun begitu, mereka meraih perubahan tiupan angin dan mereka meraih limpahan hujan pertukaran musim. Jadi, mereka meraih tiupan angin dan limpahan air hujan untuk mengesahkan pertukaran musim yang sememangnya diharap-harapkan, dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu tentang perubahan gerakan angin dan limpahan air hujan. Pun begitu, mereka juga meraih tentang kenaikan suhu setelah mereka berdepan dengan sejuk melampau. Kini mereka terlepas daripada belenggu sejuk melampau. Cuaca menjadi dingin, maka inilah yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Maknanya sejuk tapi bukan sejuk melampau, dingin. Kalau sebut dingin tu mereka dah boleh keluar rumah, mereka tidak berhadapan dengan beberapa ancaman apabila sejuk melampau. Baik, perhatikan pada paparan yang diberikan, lihat dulu garis berwarna hijau, garis ufuk, dairatul ufuk berwarna ufuk. Perhatikan mata angin syarqun, syin muraqab berwarna merah, syarqun. Garis bujur berwarna biru, al-khattul istiwa, dan garis bujur berwarna merah, al-khattul kusufi. Baik. Maka perhatikan tasyakul dan tasawur, rupa bentuk bintang-bintang daripada keluarga Buruj dan keluarga Manzilah. Maka tuan-tuan perhatikan ada di situ rupa bentuk, tasyakul dan tasawur, bentuk dan rupa seekor kuda. Seekor kuda. Kalau kita perhatikan pada leher kuda dan bahu kuda, leher kuda dan bahu kuda, hinggalah menepati di bahagian peha kuda itu. Maka perhatikan ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Maka bintang yang ditandakan dengan tanda bulatan itu adalah bintang Farqud Dalwi Muqaddam yang pertama. Bintang Farqud Dalwi Muqaddam yang pertama. Manakala di sebelah kanannya, betul-betul berada di bahu maupun di tengkuknya. Bahu dan tengkuk kuda tu. Itu adalah bintang kedua.
bintang kedua untuk Far'ud Dalwi Muqaddam. Jadi dua bintang. Bintang yang pertama saya tandakan dengan tanda bulatan, maka berada di bahagian peha, kuda, rupa bentuk kuda yang dimaksudkan, manakala pasangannya, bintang kedua bagi manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam, betul-betul berada di bahu dan tengkuknya. Dua butir bintang yang membina manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam. Far'ud Dalwi Muqaddam. Dua bintang yang membina manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Setiap hari manzilah Far'ud Dalwi Al-Muqaddam akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Baik, kita gunakan perisian yang sama, stellarium. Kita buat perbandingan 2 tarikh. Tarikh 25 Mac 2022. Jam 6.12 pagi, terbitnya Fajar Sadiq, masuknya waktu subuh di kedudukan Pulau Pangkur. Maka kita dapati bahawa sebutir bintang, iaitu bintang pertama untuk manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam pada ketinggian 1 darjah 44 minit. Manakala pasangannya pun tak banyak beza. Baik, pada keesokan harinya, 26 Mac 2022, jam 6.12 pagi, masuknya waktu subuh, terbitnya Fajar Sadiq di kedudukan lokasi Pulau Pangkur. Ya, pada hari kedua, hari pertama 25 Mac, hari kedua 26 Mac, ya, ketinggian bintang pertama untuk manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam ialah 2 darjah 37 minit. Dengan kata lain, setiap hari bintang akan berganjak 1 darjah. Baik. Begitu juga kalau kita buat perbandingan untuk bintang kedua bagi manzilah Far'ud Dalwi Muqaddam yang terletak di bahagian bahu dan tengkuk, rupa bentuk ataupun bentuk dan rupa seekor kuda. Tasyakul dan tasawur seekor kuda yang dimaksudkan. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Maka slide yang selanjutnya, paparan yang selanjutnya tak lain tak bukan kita akan menilai setiap manzilah. Setiap manzilah itu mesti ada bintang-bintang sokongan. Kebanyakan bintang-bintang sokongan ini bukan daripada keluarga buruj, begitu juga keluarga manzilah. Dengan kata lain, bintang-bintang sokongan ini akan merujuk kepada kedudukan di kutub utara dan kedudukan di kutub selatan. Ya, sebagai bintang sokongan. Begitu juga ada beberapa bintang yang berdekatan. Beberapa bintang yang berdekatan akan menjadi bintang sokongan. Baik. Di samping itu, setiap manzilah akan diletakkan berdasarkan kedudukan buruj. Far'ud Dalwi Muqaddam sememangnya berada di buruj Ad-Dalu, timba. Buruj timba. Dah memang namanya pun Far'ud Dalwi Muqaddam.
Jadi dia berada di buruj al-dalwi. Pun begitu, dominannya, siapa yang kuasai dia? Yang kuasai dia adalah buruj Quds. Sebab itu diletakkan dalam buruj Quds. Dan Asy-Syaikh Al-Imam, Asy-Syaikh Hamad An-Nabahani mengambil kata sepakat daripada ulama-ulama falak Islam zaman silam bahawa manzilah Farqid Dalwi Muqaddam ini sememangnya terletak di buruj Dalwu dan terletak di buruj Quds. Kenapa? Kerana yang saya nyatakan, siapa yang kuasai dia? Dominan dia adalah buruj Quds. Pun begitu, dia terletak di buruj Ad-Dalwu. Untuk Farqid Dalwi Muqaddam ini, buat pertama kalinya, penguasaan diberikan kepada kedua-dua buruj. Buruj yang mana dia berdiri, iaitu Ad-Dalwu juga menguasai, dan buruj yang sememangnya menjadi buruj sokongan dan lebih dominan sebagai penguasa juga sedia kita maklumi. Satu-satunya manzilah dikuasai oleh dua buruj. Buruj di mana dia menempatinya, iaitu Ad-Dalwu, dan buruj yang menguasainya, iaitu buruj Quds. Nanti saya akan bahaskan selanjutnya. Maka kalau kita perhatikan secara globalnya, Farqid Dalwi, manzilah Farqid Dalwi ini manzilah yang mana dia dibina dengan 4 butir bintang. 4 butir bintang. 4 butir bintang ini jarak keempat-empatnya jarak yang sama. Maka disebut murabba', maknanya bintang 4 segi. Bintang 4 segi. 4 segi sama. 4 segi sama. Pun begitu, oleh kerana jarak antara bintang Farqid Dalwi Muqaddam dengan bintang di bawahnya Farqid Dalwi Muakhar, jaraknya itu menempati 12 hari. Jaraknya itu, nisbah jaraknya itu menempati 12 hari. 12 hari. Sebab itu dia dipisahkan. Maka barulah dijenamakan Farqid Dalwi Muqaddam, Farqid Dalwi yang pertama, dan Farqid Dalwi yang akhir. Farqid Dalwi terdahulu, Farqid Dalwi terkemudian. Terdahulu dan terkemudian. Kenapa tidak dirangkumkan sekali dengan Farqid Dalwi sahaja? Cukuplah. Tetapi kerana jarak antara bintang, apabila jarak itu melibatkan bilangan hari, dan bilangan hari itu melepasi tempoh 12 hari. Apabila melepasi tempoh 12 hari, maka dia sudah dikira manzilah yang lain. Maka terpaksalah dipisahkan. Maka dipisahkan, dijenamakan Farqid Dalwi Muqaddam, Farqid Dalwi terdahulu, dan Farqid Dalwi Muakhar, Farqid Dalwi terkemudian. Baik. Perkataan faragha.
ada dua yang perlu kita jelaskan di situ. Farghid dalwi. Faragha tu maknanya yang telah dituang semuanya. Sebab itu dikaitkan farghid dalwi. Tuangan daripada timba. Tuangan daripada timba. Tuangan daripada timba membawa erti habis dah. Ya, dah habis dah. Dah habis dah apa yang dikandung oleh timba itu. Ianya adalah simbolik kepada timba yang terbalik. Timba yang terbalik. Jadi kalau timba tu tenganga, timba itu menadah sesuatu. Tak ada air lah. Tetapi kalau timba tu dah terbalik, maka timba, baldi yang terbalik, maka telah dituangi habis. Tak ada apa yang tinggal. Tak ada apa yang tinggal. Itu makna simbolik. Dia ada dua keadaan. Timba yang terbuka. Apabila timba yang terbuka, maka dia menadah sesuatu. Baldi yang terbuka, dia menadah sesuatu. Penuh ataupun tak penuh. Tapi kalau baldi, timba tu dah diterbalikkan, mengesahkan, dah tak ada apa yang tinggal. Ianya merujuk kepada hasil. Ianya merujuk kepada hasil. Apabila timba tu sudah diterbalikkan, maka sempurnalah hasil. Ya, sempurnalah hasil yang dipetik, yang dikutip. Selesai, dah tak ada apa. Kalau selagi timba tu tenganga, maka seberapa banyak yang perlu dipetik, seberapa banyak yang perlu dikutip untuk dimasukkan ke dalam timba. Pun begitu, timba ni terpaksa dibahagi dua. Timba yang terbalik ni terpaksa dibahagi dua. Jadi timba terdahulu, timba terkemudian. Farghid dalwi muqaddam, farghid dalwi muakhar. Kenapa perlu dibahagi dua? Kerana dia melepasi masa yang ditetapkan. Masa tak boleh lebih 12 hari. Lebih 12 hari, maka dia terpaksa dipisahkan. Diletakkan pada manzilah yang lain. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Berakhir manzilah Farghid dalwi muqaddam dengan terbit bintang Farghid dalwi muakhar di ufuk timur ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar. Maka pada 13 April, kalau tadi Mac, ni dah April. Pada 13 April 2022, jam 6.04 pagi. Jam 6.04 pagi. Masuknya waktu subuh, terbitnya fajar sadiq. Kan jarak dah jauh tu. Maka kita perhatikan bintang yang kedua. Bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan, betul-betul berada di atas garis berwarna hijau. Yang saya tandakan itu di bahagian perut dan kita kata peha belakang kaki unta. Bertepatan pula pada telinga seorang wanita yang digambarkan tu. Itu sebutir bintang itu adalah bintang pertama untuk Farghid dalwi muakhar.
Manakala yang betul-betul bintang berada di atas garis ufuk berwarna hijau, itu bintang kedua, Farghid Dalwi Muakhar. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Farghid Dalwi Muqaddam. Perhatikan pada tarikh 27 April. Pada tarikh 27 April 2022. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi di sebelah timur. Ya, perhatikan kaki langit timur. Bulan dah terbit pada jam 6 pagi. Bulan dah terbit pada jam 6 pagi. Tarikh 27 April 2022. Bulan berada di manzilah Farghid Dalwi Muqaddam. Farghid Dalwi Muqaddam. Kita nampak dia segarisan dengan Farghid Dalwi Muqaddam. Baiklah, alhamdulillah kita dah selesai membicarakan tentang manzilah yang ke-26. Yang saya nak tambah bicara lagi berhubung tentang nilai-nilai Farghid Dalwi Muqaddam, Muakhar. InsyaAllah minggu hadapan Farghid Dalwi Muakhar. Ni Farghid Dalwi Muqaddam kita nak bahaskan di sini. Yang saya nak jelaskan menjadi adat masyarakat Arab. Menjadi adat masyarakat Arab. Al-adatu muhakkamatun. Adat dijadikan hukum. Sejak daripada zaman junjungan mulia baginda Ismail alaihissalam. Sejak daripada zaman junjungan mulia baginda Ismail alaihissalam, bangsa Arab, Bani Quraisy, hinggalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kini, wallahu a'lam bissawab. Tinggal lagi saya nak menyatakan adat masyarakat Arab, ya, apabila terbitnya bintang Farghid Dalwi Muqaddam, maka mereka raikan. Mereka raikan dengan pukulan-pukulan gendang. Dan mereka bernasyid dan mereka bersyair. Mereka bernasyid dan mereka bersyair pada sebelah malamnya. Apabila terbit fajar, tuan-tuan jangan tanya waktu tu disyariatkan atau tidak solat fardu subuh. Ya. Ini cerita adat masyarakat Arab di zaman baginda Ismail alaihissalam. Jadi apabila terbitnya fajar di sebelah kaki langit timur dan mereka melihat, ya, bintang, 2 butir bintang untuk Farghid Dalwi Muqaddam. 2 butir bintang untuk manzilah Farghid Dalwi terdahulu, Muqaddam. Maka mereka akan bergembira sebelah malam. Mereka akan, ya, berhimpun, bersyair, bersajak, bernasyid, pukulan rebana, pukulan gendang, begitu juga, ya, gambus, seruling, sememangnya mereka bernyanyi dalam masyarakat mereka. Mereka bergembira. Kenapa mereka bergembira? Pertama, terbitnya bintang Farghid Dalwi Muqaddam ini, maka mereka bebas daripada 50 malam sejuk melampau. Mereka bebas daripada
50 malam sejuk melampau, yang mana mereka berdepan dengan pelbagai risiko. Mereka berdepan dengan penyakit, sama ada penyakit menyerang tanaman, penyakit menyerang ternakan, maupun penyakit menyerang mereka. Dan mereka juga terdedah dengan binatang-binatang berbisa, dan mereka juga terdedah dengan binatang-binatang buas. Sebab itu mereka lebih banyak duduk di penempatan kediaman masing-masing. Mereka tidak bebas melakukan aktiviti. Terbitnya bintang Farqad Dalwi Muqaddam, maka sebelah malam setelah mereka saksikan pada waktu fajar, di sebelah malamnya mereka buat majlis kerakyat. Berapa lama mereka akan raikan sehingga turunnya hujan. Bila hujan akan turun? Hujan akan turun dalam tempoh masa seminggu. Nampak aja terbit sahaja Farqad Dalwi Muqaddam, mereka akan tunggu dalam masa 7 malam. Ya, 7 malam tu mereka raikan dengan pukulan gendangnya, rebananya, ya, gambusnya, mereka berpetik gambusnya, mereka bernasyid. Mereka melahirkan kegembiraan. Kerana dalam tempoh masa 7 hari, hujan akan turun. Ya, hujan akan turun. InsyaAllah, lazimnya hujan turun. Mungkin 2 hari kemudian, 3 hari kemudian hujan akan turun. Dan hujan akan turun lazimnya 3 hari berturutan. 3 hari berturutan hujan akan turun. Ya, hujan yang turun di sebelah malam. Sebab itu mereka bergembira di sebelah malam. Hujan akan turun di sebelah malam. Dan hujan yang turun itu mengesahkan berubahnya musim. Daripada musim sejuk kepada musim bunga. Ya, bagi mereka yang duduk di semenanjung Tanah Arab di kawasan utara Syam, mereka tahu musim bunga. Ya, musim bunga telah tiba. Bagi mereka yang duduk di selatan Yaman, ya, mereka juga meraihkan. Ya, mereka juga meraihkan kerana hujan akan turun mengesahkan maknanya perubahan musim. Hujan turun. Pun begitu, sama ada masyarakat Arab yang duduk di kawasan selatan seperti Yaman maupun masyarakat Arab yang duduk di kawasan utara Syam, Syria, mereka sememangnya menganggap hujan yang akan turun dalam tempoh masa seminggu ini hujan pembersihan. Hujan pembersihan. Bersih apa? Bersih daripada penyakit. Bersih daripada penyakit. Kerana mereka yakin ada penyakit. Penyakit yang menyerang tanaman, penyakit yang menyerang ternakan, penyakit yang menyerang manusia. Jadi hujan tu hujan yang bersih. Pembersihan. Pembersihan udara. Idza kathrul mu'tafikat zakatil ar. Hujan itu akan membersihkan air, tanah, udara. Pembersihan. Al-islah. Matrul islah disebut. Sidang hadirin ahli jamaah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ini nak cerita masyarakat Arab. Dan apabila hujan dah turun, mereka akan catat, ni dah cukup seminggu. Dah seminggu, maka mereka akan teruskan lagi permainan-permainan yang lain. Mereka ada permainan-permainan yang lain. Kalau tadi mereka sambut dengan pukulan gendang, kompang, rebana, mereka berpetik gambus, tiupan seruling, ya, hingga hujan turun. Hujan dah turun, mereka akan mula, maknanya buat pengisian malam itu dengan permainan. Permainan dalam adat mereka. Kanak-kanak akan bermain. Ya, lompat ke apa, wallahu a'lam bissawab. Jadi
Kenapa mereka mewujudkan agenda permainan? Supaya masyarakat Arab pada ketika itu tidak tidur. Kenapa tak nak tidur pula? Tidurlah. Kerana apabila hujan tu dah sempurna dilimpahkan, dah bersih dah udara tanah air, maka mereka akan memetik buah-buah seperti tufah. Tufah, tafa, alif, ha, tufah, apple. Mereka akan kutip buah apple, petik, mereka akan petik buah apple, buah mishmish, buah badam. Jadi termasuklah beberapa limau yang mereka tanam. Jadi mereka akan petik buah apple, buah limau, buah badam, buah mishmish. Mereka petik. Itu lazimnya. Jadi bila mereka petik apple Arab lah, maupun di kawasan apple mereka yang kita pun dah sampai apple hijau. Kebanyakan mereka apple hijau. Tufah namanya. Tafa alif ha. Tufah. Maka kutip apple ni dia tak boleh lambat. Jadi dia akan kutip daripada pagi sampai ke tengah hari, sampai malam pun dia petik. Dia akan petik. Masyarakat Arab ni dia petik-petik. Jadi dia tak mahu orang tidur. Dia minta anak-anak buat pengisian permainan. Jadi sambil petik, anak-anak bermain walaupun di malam hari. Mereka petik. Mereka nak petik lah. Dan ada juga beberapa jenis anggur yang mereka petik pada waktu ini. Apa pun jenis buah-buahan dan sayur-sayuran al-baqalah, baqlun. Sayuran mereka akan pungut dalam tempoh masa seminggu 2 ni. Ya. Sebab itu mereka akan meletakkan nilai manzil sebut farghud dalwi. Farghud dalwi itu simboliknya maknanya timba yang terbalik. Timba tu terbalik. Apabila timba terbalik, maknanya dah habis dah, tak ada apa yang tinggal. Selesailah kerja. Maka mereka ada operasi memetik, mengutip hasil. Cukup penting. Cukup penting untuk kehidupan mereka. Mereka kutip. Selama ini timba-timba mereka menganga sahaja menunggu apa yang nak diisi. 50 malam dalam ketakutan. 50 malam mereka tertekan, terbeban dan terdesak. Maka masanya tiba. Timba yang tenganga kosong itu akan diisi secukup rasa, seenak selera. Dan mereka akan petik sehabisnya. Farghid dalwi muqaddam, farghid dalwi muakhar. Setelah timba mereka kekeringan, timba mereka kekosongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ini antara manzilah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka sambut. Ialah kerana kita kata itulah mata pencarian hidup mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perakukan hal ini pada ayat 141 surah Al-An'am. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Makanlah kamu daripada buah-buahannya. Idza asmara, apabila ia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Jangan lupa, datangkanlah haknya, iaitu kewajiban zakat yang dikenakan kepada hasil yang dikutip, dipetik, dipungut. Bila? Yauma hasadi, pada hari memetik, memungut, mengutip hasil. Baiklah. Maka nak jelaskan di sini, itu nilai.
nilai manzilah far'id dalwi muqaddam yang sememangnya mereka tunggu-tunggu, mereka nanti-nantikan, ya, mereka bergembira, mereka harapkan apa yang mereka petik, apa yang mereka kutip, apa yang mereka kutip, petik, pungut, itulah yang mereka akan gunakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan di sinilah mereka akan membuat penilaian semula. Bukan semua buah-buah yang dipetik, dikutip itu dimakan. Ada yang dikeringkan. Ada yang dikeringkan, ada yang dimakan, ada yang dijual, ya, ada yang disimpan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masanya untuk mereka bertindak. Ya, kerana kita kata hidup mereka ini begitu, kita kata tertakluk dengan waktu. Memang ketat waktunya tu. Jadi jangan lewat sehari pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berbeza dengan penghidupan kita di cuaca panas lembap ni. Cuaca panas lembap sepanjang tahun, kita nampaknya tidak terikat sangat. Tapi bagi masyarakat Arab ni nampaknya mereka agak terikat masanya. Jangan dilewat walau sehari sama sekali. Kalau di penempatan kita sekarang ni, yalah, tak tahulah bila kita nak mulakan tanaman padi. Sekarang ni patutnya dah boleh mula tanaman padi dekat Kedah. Tapi kadang-kadang dibawa sampai bulan Mei nanti baru nak mula tanaman padi di Kedah. Contoh. Ya, pun begitu keadaan dah berubah. Dah terdesak. Malaysia pun kena belajar sebagaimana penjadualan tanaman dan ternakan negara-negara Arab yang mereka telah terdidik ribuan tahun sedemikian. Kulu min rizqillah. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Mereka tertakluk jadual ketat kehidupan mereka. Aktiviti mereka memang orang kata terikat dengan masa. Terkejar-kejar waktu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan semula kepada Ustaz Faizal Jani, kiranya ada 1-2 persoalan yang nak dikemukakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas pencerahan yang telah diberikan tadi dalam kita membincangkan tentang manzilah farul dalwi muqaddam. Baik, insyaAllah. Menarik apa yang telah dihuraikan tadi, maknanya dengan kehadiran farul dalwi muqaddam ini memberikan satu kegembiraan kepada, kalau dirujuk kepada masyarakat Arab, kerana telah berlalunya musim sejuk melampau yang telah melanda ataupun dialami oleh mereka dalam tempoh 50 hari. Mungkin pada Ustaz, mungkin kalau nak disamakan dengan apa satu istilah perayaan yang selalu juga disebut dalam orang Iran ke apa, Nauruz Ustaz? Nauruz. Ya, betul. Sama ya? Ya, samalah. Tinggal lagi dalam masyarakat Iran ni, mereka sesuaikan adat-adat daripada Parsi, zaman-zaman Parsi. Zaman Parsi. Sampai sekarang orang Iran masih mengamalkan lagi. Baik. Dan satu lagi, sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang Alhamdulillah Ustaz, ramai juga yang masuk dalam kita punya ni, Encik Fazli daripada Sabah, Abang Zaman daripada Inston, juga Puan Jumizah macam kenal. Pada Ustaz Firdaus,
Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Amri pun ada, Dr. Osman pun ada, Puan Halimah dari Pulau Pinang pun ada Ustaz, yang ikut kita punya live sekarang ni. Kalau mereka nak bertanyakan soalan, boleh bertanyakan. Sementara mungkin Ustaz kalau nak lihat, saya tertarik sebab bila kita lihat kepada animasi yang Fadil Ustaz kongsikan pada kita, yang mana Buruj ini dia terbit dan juga habis fasalnya itu daripada 25 Mac hingga 12 April. Kalau kita lihat hari ini pun kita 12 April. Dan cuma kalau kita boleh kaitkan dah, wallahualam, sama ada ia ada kaitan ataupun bagaimana kita nak melihat dari sudut perspektifnya, sama ada mungkin dari sudut apa yang kita sebut sebagai tanjim ataupun kita kata melibatkan cuaca dan sebagainya. Sebab kalau lihat pada bulan April ni pun masih lagi, kalau konteks kami di Ipoh ni ataupun di Perak ni, masih lagi hujan, terutama selepas Zuhur ataupun di sebelah petang dan kadang-kadang pada waktu pagi. Boleh kata sepanjang Ramadan ini boleh dikatakan hujan pada setiap hari, sama ada selalunya akan hujan pada sebelah petang selepas waktu Zuhur. Dan wallahu ta'ala alam, kalau berdasarkan kepada apa yang telah pada Ustaz sebutkan tadi, bagaimana ketika mana masyarakat Arab melihat bahawa dengan hadirnya Manzilah Farudalwi ini, selepas 7 hari berlalunya 50 hari yang disebut sebagai musim sujud melampau, maka akan turunlah hujan. Maka hujan itu akan membersihkan, dan antara yang dibersihkan itu adalah penyakit-penyakit. Wallahu ta'ala alam, mungkin Fadil Ustaz boleh huraikan sedikit sebanyak dalam konteks kita di Malaysia ni lah, sebab cuacanya pun hampir macam lebih kurang sama Ustaz, ya. Wallahu alam. Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Sebenarnya masyarakat Melayu dah ada dah takwim piyama tu. Dan sama je. Tinggal lagi yang kita dapati bahawa maknanya apabila 23 Mac, tu yang kita sedia maklumi. 23 Mac bermulanya musim bunga. Bermulanya musim bunga untuk negara-negara di hemisfere utara. Yang kita ni duduk berdekatan dengan khatulistiwa. Apa yang kita raih, apa yang kita peroleh? Yang kita raih, yang kita peroleh ialah gerakan angin. Gerakan angin. Jadi pada 23 Mac itu sebenarnya dengan rasminya berakhirnya monsun timur laut. Berakhirnya monsun timur laut. Pun begitu, apabila monsun timur laut tu nak berakhir, dia tak berakhir begitu. Maknanya dalam dia nak berakhir tu, dia nak melepaskan jawatan dia sama ada melalui pilihan raya ataupun dia lantik siap-siap. Apa yang kita bimbangkan, dah mudah orang kata politik pula ya. Apabila monsun timur laut berakhir pada kita kata 23 Mac. Baik, kita kata masuk aja bulan April, dah tak adalah timur laut. Timur laut dah habis. Apabila timur laut tu dah selesaikan operasinya, dia ada tempohan masa sebulan ni kosong daripada pengaruh angin monsun. Tu yang paling baiknya apabila monsun timur laut, angin timur laut selesaikan dia punya tugas dia, maka dia terus serah kuasa kepada barat daya. Dia serah kuasa kepada barat daya. Tapi kadang-kadang dia tak nak kecoh-kecoh, maka dia serahkanlah. Tak apalah, buat pilihan raya. Tak nak gaduh-gaduh, tak nak buat apa-apa.
Apabila buat pilihan raya, contohnya macam inilah, maknanya apabila monsun timur laut tu dah selesaikan perkhidmatannya, maka dalam masa sebulan ni tak pasti siapa yang kuat. Kadang-kadang angin barat pula kuat. Bukan barat daya, barat tepat. Kadang-kadang barat laut pula kuat. Kadang-kadang barat patutnya barat daya lah mengambil alih. Tak pasti. Maknanya tengok, barat laut pun ada. Barat daya pun ada. Kenapa tak barat daya terus ambil? Itu dia. Itu namanya peralihan. Dalam tempoh masa peralihan ni, tak pasti. Angin barat laut ke angin barat tepat. Angin barat laut ke angin barat tepat. Yang saya nampak, Perak ni angin barat tepat. Sampai bila? Itu tak pasti. Sampai bila? InsyaAllah kalau kita nak, biarlah segeralah angin barat daya ni mengambil alih. Tapi angin barat tepat ni akan dah mula tunjukkan semangatnya. Maka sehinggalah menyebabkan hujan turun. Hujan ni turun apabila ada di situ dua gerakan angin. Angin sejuk dengan angin panas. Angin sejuk ni dia matikan angin panas, ataupun angin panas ni dia matikan angin sejuk. Itu namanya olakan. Akan mewujudkan dua awan. Awan sejuk dengan awan panas. Kita tahulah awan panas tu putih, awan sejuk tu gelap. Tu nak kena belajar. Maknanya kalau pergi dekat orang kata Pulau Pangkor tu nanti, kita akan tengok mana awan sejuk, mana awan panas. Mana awan sejuk, mana awan panas. Nampak? Tu awan warna putih. Itu awan dah mula warna gelap sikit. Jadi kita akan nampak awan mana yang matikan awan mana. Angin lah. Angin mana yang matikan angin mana. Angin sejuk matikan angin panas. Angin panas matikan angin sejuk. Dalam proses mematikan ni, ni yang hujan. Ni yang hujan istilahnya. Kadang-kadang tak hujan pula, tapi laut gelora. Istilahnya begitu. Itu ilmu yang kita kata mengikut adat masyarakat Melayu. Angin mana matikan angin mana. Dengan memerhatikan gerakan awan. Awan panas dia akan bergerak. Awan sejuk ditunggu. Ditunggu je. Bila bertemu je awan panas sejuk, kadang-kadang pertemuan awan panas dengan awan sejuk ni, tu yang menghasilkan guruh dan petir. Barulah dilimpahkan hujan. Kalau berdasarkan kita kata kaedah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menyatakan bahawa kalau nak hujan ni, ada 10 perkara. Ada 10 perkara. 10 kriteria berhubung tentang angin dan awan. Apabila dah cukup 10 kriteria tu, baru hujan turun. Dia bukan senang-senang je nampak awan hujan. Tak. Dia ada 10 kriteria. Ini kajian Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi yang dah wafat 1000 tahun yang lalu. Yang dia kemukakan dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu melalui bait-bait syairnya. Itu pengalaman dia. Dan kemudian diperakukan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, menyatakan limpahan hujan itu setelah maknanya berlaku 10 peringkat. 10 peringkat. Peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10. Cukup syarat tu, baru hujan dilimpahkan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, pada kita ada satu soalan daripada Cik Fazli yang mohon bertanya apa pandangan
dalam ilmu falak tentang hujan batu seperti yang berlaku viral di salah satu daerah di pantai Timur Sabah baru-baru ini, katanya di mana ni, di Sandakan. Di Sandakan. Jadi fenomena hujan batu. Kalau pengalaman kami kat Ipoh ni pun ada hujan batu juga itu Ustaz. Waktu sebelum Ramadan ke ataupun ketika mana nak masuk Ramadan, tak ingat. Tapi ada berlaku juga hujan batu. Jadi mungkin Fadil Ustaz boleh sedikit komen tentang soalan ni, tentang hujan batu yang berlaku di Sabah baru ni, viral. Apabila ditanya dengan beberapa tokoh ulama, maka antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi, wafat pada tahun 723 Hijrah. Ini cerita 700 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab, berdasarkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah. Ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan panahan petir. Antara hikmah panahan petir itu boleh dikenal pasti berdasarkan bentuk-bentuk awan. Tengok aja awan yang bentuk begini, ni awan ada petir. Tengok aja awan macam ini, lazimnya tak ada petir. Jadi kita boleh kenal pasti. Maknanya ada petir ke tak ada petir. Apabila kita dapat memahami tentang al-hal dan al-ma'al. Kita memahami tentang al-hal, hal ehwal dan al-ma'al, dapatan perolehan pada rupa bentuk awan. Tengok rupa bentuk awan begini, pada ketinggian begini, awan ni mengandungi guruh dan petir. Awan ni mengandungi guruh saja, petir tak ada. Awan ni mengandungi petir saja, guruh tak ada. Wih, hebat ulama terdahulu. Ya, Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi. Alhamdulillah. Maka dinyatakan kepada kita hikmah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan petir pada rupa bentuk awan yang tertentu. Petir ni tujuannya untuk menapis, menipis dan mengecilkan butiran air hujan. Petir tu yang nampak panahan petir menakutkan tu, sebenarnya tu dia akan menghaluskan setiap butiran hujan yang jatuh ke muka bumi. Jadi khawatir dengan sedikit petir ataupun petir langsung tak ada. Hujan lebat, maka dia tak sempat nak ditapis, dia tak sempat nak dinipis, tak sempat nak dikecilkan. Jatuhlah. Sebab itu hadisnya yang Rasulullah menyatakan, hadis dhaif, as-sahabu ghurbalul matar. Awan itu merupakan ghurbal, iaitu bekas. Awan itu adalah bekas yang menanggung air hujan. Maka bagaimana awan tu dia nak lepaskan begitu aja ke? Kalau awan tu lepaskan begitu aja, tu yang ya Allah, butiran yang jatuh besar-besar tu. Maka perlunya awan itu adanya panahan petir, laser untuk CNC, cut and cut laser. Pastikan yang turun itu adalah butiran yang halus. Jadi apabila jatuh pada kereta Ustaz Faizal Jani, walaupun kereta Continental, tak rosak, tak pecah, tak kemik. Tak?
Istilahnya begitu. Jadi kini kalau hujan batu tu berlaku, maka menunjukkan dua perkara. Menunjukkan tidak sempurna proses limpahan air hujan yang dinyatakan oleh Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi. Dia perlukan 10 kriteria yang ulama-ulama Islam dah buat kajian. 10 kriteria. Barulah limpahannya cantik. Limpahan yang halus. Jatuh kalau kena dedaunan sayur kita pun tak bocor. Kalau kita tanam sayur sayur sawi kan, tak bocor. Kena baju kita pun tak koyak. Tak ada apa. Kena kereta kita pun elok, tak kemik. Cantik ni yang turun tu. Halus betul. Macam tepung yang turun. Halus sangat. Nilai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penerangan yang telah berikan tadi. Alhamdulillah. Mana dapat kita simpulkan maknanya dengan kedatangan Manzilah Farul Dalwi ini telah banyak penyempurnaan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Sama ada kalau dalam konteks kita yang berada di Khatulistiwa ini, kita akan mendapat perubahan angin yang memberikan kepada kita rahmat dengan perubahan musim hujan dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada sahabat kita minta huraikan tentang 10 kriteria untuk hujan tadi pada Ustaz Firdaus daripada Pulau Pinang. Ini kita postpone minggu depan. Dia tak sempat dah Ustaz. InsyaAllah. Bukan apa. Nanti kalau kita terang, dia akan berlaku. Maknanya perbezaan. Orang sains cakap begini. Kita berdasarkan ulama-ulama as-salafus salih cakap begitu. Perbezaan. Dah nanti orang tuduh kita karut-karut je. Kita tukang karut je kan. Itu yang malas kita nak bahas. Itu yang malas nak bahas. Tak apalah. Maknanya boleh bahas untuk yang peminat saja. Yang betul-betul meyakini. Yang tak meyakini, tak payahlah. Tak payahlah. Kita katakan kerana kadang-kadang apa yang kita bahaskan ini berbeza juga dengan fakta-fakta sains. Ada persamaan dan ada perbezaan. Sebab itu yang ada persamaan tu sudah di-highlightkan. Malah dibukukan. Tapi kalau yang tak bersamaan dengan sains Yunani ke apa, sebab itu tak di-highlightkan. Terus tersimpan dalam kitab-kitab turas yang lama. Habis gitu. Jadi kalau maknanya, sebab itu aku malas nak bicara. Untuk kita bicara kepada yang betul-betul nak memahami saja. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas penyelesaian yang telah berikan tadi dan sahabat-sahabat kita yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan bersama-sama lagi dalam siri kuliah Manzumah Manazil Al-Qamar, insya-Allah, untuk kita memindahkan manzilah yang ke-27 pula nanti, insya-Allah. Maknanya kalau kita lihat ada 2 lagi lah siri kuliah kita, manzilah ke-27, manzilah ke-28, insya-Allah. Tengoklah nanti mungkin kita adakan ekstra satu lagi sebagai kuliah penutup yang akan kita adakan kalau sekiranya Afdal Ustaz Tuan Guru kita setuju, insya-Allah kita extend satu lagi, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak pada Ustaz atas perbincangan dan pencerahan yang telah berikan tadi. Semoga diberikan kesihatan kepanjangan, insya-Allah, dalam bulan Ramadan dan seterusnya pada bulan-bulan yang terus. Dan kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita daripada awal hingga akhirnya, terima kasih banyak. Dan saya mohon supaya dapat share dan juga like jugalah kita punya live FB ini, supaya maklumat dan juga perkongsian ilmu ini dapat disebarluaskan lagi, insya-Allah. Dan moga-moga usaha daripada kami Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Perak dan juga sahabat-sahabat lain lah daripada Jabatan Bahagian Falak Jabatan-Jabatan Mufti yang lain, dan juga sahabat-sahabat kita yang menganjurkan semua aktiviti ataupun perbincangan dalam dunia falak ini agar dapat disebarluaskan lagi, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.